Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizal. Seperti korang tahu yang Apple sudah pun melancarkan siri iPhone 12 dengan 4 pilihan varian, iaitu iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. So, aku wondering jugalah kenapa Apple tak lancarkan pada bulan September kan, dan aku find out kemungkinan disebabkan oleh macam Apple dia nak fokus lebih lah kepada iPhone 12 series kali ini. Sebab aku boleh consider buat kali pertama yang Apple melancarkan 4 model secara serentak sekaligus. Tahun 2020 ni Apple mengeluarkan 5 pilihan model iPhone. So korang perasan banyak kan. And memangnya setiap model iPhone tu dia ada target market dia sendiri lah. Untuk iPhone 12 series kali ni, dia satu perkara yang menarik bagi aku. Sebab buat pertama kali untuk semua barisan iPhone kali ni, dia hadir dengan screen OLED, tiada lagi screen LCD. And screen OLED dia pun menggunakan screen OLED jenis Super Retina HDR, which is korang akan dapat kualiti yang memang terbaik untuk sebuah skrin yang ada pada iPhone 12 series kali ni. And aku nak kongsikan sikit pandangan aku ataupun apa yang Apple tawarkan pada iPhone 12 ataupun iPhone 12 ini. Ini bukannya review, ini just a quick first impression saja mengenai apa yang Apple umumkan. Dari segi performance untuk iPhone 12 series kali ini, dia hadir dengan chipset A14 Bionic. Dan yang menariknya, kalau korang tahu sepanjang pengeluaran chipset daripada Apple ni, memang diorang mempunyai prestasi yang sangat mengagumkan. In fact, sekarang pun aku rasa A13 Bionic pun cukup berkuasa juga, dan masih top 1 lagi di antara chipset yang lain. Dan sekarang ni A14 Bionic dengan saiz 5nm, dan Apple claim juga untuk chipset A14 Bionic ni dia 50% faster GPU dan CPU daripada smartphone lain yang menggunakan chipset lain lah. Selain tu, buat pertama kali Apple menggunakan rangkaian 5G untuk semua barisan iPhone 12 kali ni. So dia tak ada diskriminasi. iPhone 12 Pro saja yang ada 5G, tak ada. Untuk iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro dan Max keempat-empat ada rangkaian 5G yang dikelas sebagai ultra wideband. So ultra wideband ni dia macam lebih meluas lah rangkaian 5G dia, but aku rasa kat Malaysia sekarang ni macam tak fully utilized lagi. Kalau ada 5G ni bagus sebenarnya, sebab dia boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. In case dalam masa 1 ke 2 tahun nanti ada rangkaian 5G di Malaysia, so iPhone 12 series memang berguna lah untuk korang nak gunakan rangkaian 5G, but harga mesti mahal gila nanti kan daripada telco. Seterusnya, untuk rekaan iPhone 12 series kali ni, dia memang kembalikan rekaan yang Apple pernah keluarkan pada iPhone 5, iPhone 5S. Memang nostalgia gila. Itu satu rekaan yang ikonik daripada Steve Jobs sendiri, kalau korang nak tahu. Untuk iPhone 12 series kali ni dengan saiz 5.4 inci untuk mini tu, aku rasa ia akan menjadi kegilaan pengguna-pengguna smartphone yang sukakan saiz yang compact lah. So daripada beli iPhone SE 2020, diorang akan lebih memilih kot iPhone 12 mini tu, sebab saiz dia kecil sedikit berbanding dengan iPhone SE 2020. And then untuk iPhone 12, dia menggunakan saiz skrin 6.1 inci. So kedua-dua adalah jenis skrin OLED macam aku cakap tadi, Super Retina HDR. Selain itu juga dia ada pilihan warna baru, iaitu warna biru. So warna biru untuk iPhone 12 dengan 12 mini dia macam berlainan sikit sebenarnya daripada iPhone 12 Pro. Dia warna dia macam lagi pekat lah. Dia tak macam pastel sangat kalau nak bandingkan dengan warna biru sebelum ni. So warna biru sebelum ni aku rasa macam lebih cair. And dia ada pilihan warna hijau, merah, putih dan hitam juga. Yang paling menarik minat aku tentang dia punya ketahanan skrin sekarang ni adalah dia menggunakan ceramic shield, which is dia akan memberi ketahanan yang jauh lebih bagus berbanding dengan Corning Gorilla yang digunakan pada kebanyakan smartphone sekarang ni. Dan aku look forward dengan dia punya ketahanan, sama ada betul-betul tahan ke tak, sebab aku rasa kalau kaca tu tetap akan pecah. And then untuk kamera, iPhone 12 mini dan iPhone 12 dia berkongsi spesifik kamera yang sama, iaitu dual kamera 12 megapiksel, kamera utama dan juga ada ultra wide. So untuk mini dengan 12, Apple tak diskriminasi sangat in terms of spesifikasi. So dia berkongsi spesifikasi yang sama, cuma saiz skrin yang berbeza dan juga saiz bateri yang berbeza. Aku tak tahu lagi berapa miliampere dia pakai, but aku boleh jangkakan untuk 12 memang tahan. Tapi untuk mini aku tak tahu, mungkin akan lebih kurang sama macam SE 2020 sebab saiz dia agak compact. Berita baik untuk yang sukakan ambil gambar menggunakan kamera, untuk 12 mini dan 12 dia ada upgrade dari segi Smart HDR3 dan juga dia improve in terms of low light gambar lah. So Smart HDR3 tu dengan low light improvement tu akan membantu mencantikkan lagi gambar tu. So itu yang menarik in terms of camera, but tak ada big upgrade sangat lah. Dia just macam minor jugalah bagi aku. And then selain tu dia ada lens correction untuk ultra wide dia. Sebelum ni maybe korang perasan yang ultra wide untuk iPhone 11 series dia macam distortion agak teruk. So maybe dengan lens correction ultra wide untuk iPhone 12 series kali ni, dia membantu membetulkan sikit distortion tu supaya tidak terlalu teruk sangat. And then selain tu juga dia ada
video recording Dolby Vision. Benda ni mungkin korang tak concern sangat, tapi untuk videographer ataupun filmmaker mungkin benda ni satu keperluan untuk dorang. Apple dah menjadikan iPhone dorang sekarang ni macam satu mesin yang sangat berguna. Selain daripada gunakan sebagai smartphone, korang juga boleh gunakan sebagai ambil gambar yang bagus dan juga ambil video yang bagus. Dari segi rakaman video dengan ambil gambar, sebenarnya still ada limitation lah untuk iPhone 12 dan 12 mini ni, sebab dia just macam basic iPhone je. So Apple meletakkan Pro model tu lebih sedikit lah in terms of keupayaan kamera dan video tu. Selain tu juga ciri lain yang ada pada iPhone 12 mini dan 12 ni, dia ada IP68 water and dust resistant yang boleh bertahan selama 30 minit dengan kedalaman 6 meter. Yang paling menarik minat aku mengenai iPhone 12 series kali ni, Apple meletakkan satu fungsi yang digelar sebagai MagSafe ataupun wireless charger dengan cara yang baru lah. Dia tak adalah baru sangat, dia punya keunikan tu dibawa daripada MacBook yang sebelum ni ke iPhone 12 series. Dia mesti macam wireless charger yang korang pernah gunakan sebelum ni, tapi dia lebih advance sedikit lah bagi aku kot. Sebab Apple macam perkenalkan beberapa accessories yang memang sesuai untuk korang nak wirelessly charge iPhone korang dengan lebih mudah bagi aku. Sebab dia punya size tu macam lebih kecil, and yes, Apple nak push lebih lah dekat wireless charger disebabkan oleh untuk iPhone 12 series kali ni Apple tak bagi power adapter dalam kotak jualan. So Apple just bagi iPhone dan just bagi lightning cable USB-C to lightning port lah. So tiada lagi power brick dalam kotak jualan. So itu something yang memang aku jangkakan disebabkan oleh diorang nak support environment sekarang ni dan juga nak elakkan pembaziran, sebab diorang merasakan bahawa pengguna-pengguna iPhone ni macam dia selalu upgrade iPhone, so power brick tu dia tak pakai, simpan ataupun buang ataupun jual. Jadi Apple berfikir di sebalik diorang bagi power brick yang baru, kenapa tidak pengguna iPhone ni gunakan power brick pada iPhone sebelum ni kan. Aku sebagai pengguna iPhone sendiri memang aku rasa okey je benda tu, sebab aku pun ada dalam 2 ke 3 power brick yang aku tak guna. Satu je aku guna sekarang ni. So aku rasa macam okey sebenarnya, tapi for the price and untuk pengguna iPhone yang baru, aku tak rasa benda tu okey, sebab diorang nak kena spend more lagi untuk nak beli power brick yang baru. Diorang dapat jual harga iPhone 12 series kali ni dengan harga yang sama tak silap aku dengan iPhone 11 series sebelum ni, but diorang upgrade in terms of 5G. So mungkin disebabkan 5G tu harga iPhone tu kalau letak power brick mahal sedikit. Aku tak tahulah berapa je cost kan power brick kan. Manakala dari segi tawaran harga untuk iPhone 12 mini dijual dengan harga RM3,399. Untuk iPhone 12 dijual dengan harga bermula RM3,899. So korang rasa macam mana dengan harga dia? Okey ke tak okey? Tengah tak ada power brick lagi kan. Alright, seterusnya adalah iPhone 12 Pro. In terms of dia punya spesifikasi performance wise memang sama macam iPhone 12 saja. Dia menggunakan A14 Bionic, dia ada rangkaian 5G, desainnya memang sama. Cuma untuk yang versi Pro ni, dia punya warna tu lebih nampak pro dan lagi nampak mahal lah, sebab dia macam glossy finish pada bahagian frame dia. And then dia punya tamaan warna tu pun ada warna baru, iaitu warna Pacific Blue, yang bagi aku itulah warna yang akan menjadi tarikan antara peminat-peminat iPhone, disebabkan oleh warna tu lah yang membezakan antara iPhone 11 Pro dengan iPhone 12 Pro. Warna biru tu juga kan. So kalau orang beli warna macam grey tu ataupun warna hijau tu, tak nampak lah macam 12 Pro. But still itu ikut korang lah, korang minat warna apa kan. Kalau aku memang aku prefer warna Pacific Blue tu lah. And then design pun sama macam iPad Pro juga, berkotak. 12 Pro dan Pro Max ada dua size dengan size yang baru. Sebelum ni 11 Pro 5.8 inci dan Pro Max 6.5 inci, but untuk 12 Pro menggunakan skrin bersaiz 61 inci, dia upgrade dah, lagi besar dah. And untuk versi Pro Max bersaiz 6.7 inci. Inilah iPhone paling besar sekali yang ada di pasaran sekarang ni. And untuk skrin ni pun sama juga macam iPhone 12 dengan 12 mini tadi, menggunakan skrin jenis OLED. Keempat-empat menggunakan Super Retina SDR. Itulah yang aku nanti-nantikan dengan harga yang affordable untuk mini dengan 12 tu. Ketahanan juga sama, menggunakan ceramic shield yang lebih tahan berbanding dengan kaca-kaca lain. So itu Apple claim. The biggest upgrade untuk Pro Max dan Pro ni adalah dari segi dia punya fungsi kamera lah bagi aku. Untuk kamera 12 Pro dan Max ni menggunakan 3 kamera 12 megapixel, tiga-tiga 12 megapixel juga. Sama juga ada ultra wide kamera utama dan juga telefoto. Tapi ada satu penambahan, iaitu LiDAR sensor seperti mana yang digunakan pada iPad Pro 2020. Okay, LiDAR sensor ni sebenarnya function dia adalah dia macam bagi fokus yang lebih lah in terms of low light. Apple claim yang 6 kali lebih bagus dari segi low light focus. So at least ada something yang mengguna lah untuk LiDAR sensor dia, di sebalik kita nak gunakan untuk nak tengok kedudukan kursi ke ataupun nak tengok AR. Sebab aku rasa AR apa semua macam tak berfungsi sangat untuk kebanyakan pengguna. Untuk kamera dia ada upgrade dari segi Smart HDR3,
upgrade in terms of low light photos, and then ada lens correction ultra wide juga, and ada HDR video recording Dolby Vision. Macam iPhone 12 saja. Ada juga cinematic video stabilize, deep vision untuk semua kamera selfie dia ke kamera utama, semua kamera ada deep vision kali ni. And then untuk iPhone 12 Pro dan Max juga dia ada fungsi nama dia Apple Pro RAW. So Apple Pro RAW ni dia macam gabungkan semua images tu, and then dia akan apa semua menjadikan gambar tu memang cantik gila, and then korang boleh adjust gambar tu tanpa korang merosakkan kualiti gambar tu. So itu yang menarik dengan Apple Pro RAW. So Apple Pro RAW ni mungkin akan menjadi kegilaan di antara mobigrapher ataupun fotografer kat luar sana lah, sebab yalah, aku nampak yang untuk Pro dan Max ni dia banyak memfokuskan kepada keupayaan kamera. Selain tu juga ciri lain yang ada pada iPhone 12 Pro dan Max ni, dia ada IP68 water and dust resistant, and dia ada MagSafe dengan pengecasan pantas hingga 15 watt. So benda tu ya, macam aku cakap tadi, dia nak push korang untuk beli MagSafe tu. And ya, untuk korang nak charge dengan lebih efisien, aku rasa MagSafe macam menarik lah, sebab mungkin dia akan menyelesaikan masalah bila korang pegang iPhone tu secara landscape. Sebab biasanya kalau kita pegang landscape, kita cocok kat sini, and then bila cocok sini memang tak sedap tangan lah. But untuk MagSafe tu mungkin kita boleh cocok terus ke bawah secara landscape. So itu kot dia punya kebaikan untuk MagSafe. Korang nak kena beli berasingan, power brick pun dia tak bagi dalam kotak jualan, sama juga macam 12 tadi. And aku rasa macam tak tahulah dengan harga premium macam tu, dengan tak ada power bricknya, and then korang kongsikan lah pendapat korang dekat bawah komen, apa yang korang rasa dengan benda tu. Bagi aku personally lah, bagi aku macam ok lah, macam aku cakap awal tadi, sebab aku dah ada power brick, so why aku nak ada lagi. Untuk orang lain aku tak tahu macam mana, aku rasa macam tak ok lah kot. Itu terpulang pada pengguna sini. Untuk pengguna yang tak beli memang akan marah lah kot. Lagi peminat-peminat Android memang dia akan jadikan Apple tak bagi charger dalam kotak jualan ni sebagai satu jokes untuk diorang. And then aku nampak vision aku dalam masa 1 ke 2 tahun nanti mungkin ada pengeluar phone Android yang akan ikut jejak langkah Apple ni. Benda ni boleh berlaku, korang jangan cakap benda ni tak berlaku. Boleh berlaku sebab benda ni dah dibuktikan sebelum ni. Macam Samsung, dia ludah ke langit, jatuh ke muka sendiri pasal audio jack 35mm dia orang buang juga untuk ada punya smartphone. And untuk harga Pro dan Max ni, untuk Pro finally Apple bagi dengan storage bermula 128GB, tiada lagi 64. So itu yang menariknya, sebab harga dia 4899 saja untuk Pro, dan Max pula 5299 untuk 128GB lah untuk harga starting price dia. And itu yang korang akan dapat dalam kotak jualan, hanya phone dan kabel saja, dan of course ada manual book. Dan aku tak tahu kalau ada orang buang juga stiker, sebab stiker tu aku suka. Mungkin aku akan beli 12 Pro Max dengan 12 mini kot, sebab mini tu macam kinda cool lah. Dia compact tapi screen dia OLED Super Retina HDR dengan rekaan yang sama macam 12 Pro. Oh, so nice kan. Aku rasa, aku tak tahu pengalaman dia macam ni. Mungkin dia akan weird sikit sebab size tu kecil. Aku tak tahu. Aku akan cuba nanti beli and aku akan pakai. Dan of course aku akan kongsikan pengalaman aku menggunakan iPhone 12 series dekat korang nanti in next video. Sampai di situ saja mengenai iPhone 12 series. Follow Twitter dengan Instagram aku. Like, komen dan share video ni. Subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye. Of course next video ada Mini and Max. Mini Max.